Dalam riwayat yang lain, Nabi pernah dalam hadis sahih, dia marah pada seorang laki-laki nama Musailamah Al-Kazzab. Musailamah ni tuan-tuan, dia ni masalah betul. Dia ni gila kuasa. Dia orang politik, dia gila kuasa. Dia umur panjang 150 tahun. Umur dia panjang. Betul ke tuan-tuan, nak panjang umur gila kuasa. Lama hidup, 150 tahun. Dia mengaku jadi Nabi bukan lepas daripada Nabi wafat. Masa penghujung usia Nabi, Nabi masih ada. Dan dia ramai pula pengikut. Dan Nabi marah pada dia. Nabi utus surat pada Nabi yang menulis nama dia, yang mengarahkan tulis nama dia Musailamah Al-Kazzab. Itu bukan gelaran kita, Nabi beri ke tu. Musailamah kuat pedaah, kata Nabi, kuat menipu. Dan para sahabat memerangi Musailamah dan pasukannya ni di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam perang Yamamah tahun 11 Hijrah lepas Nabi wafat. Dan yang istimewanya, dia mati dibunuh oleh Wahsy, yang mana Wahsy adalah orang yang sama dalam perang Uhud telah membunuh pak saudara Nabi. Itu dia nak tuntut balik. Dia masuk Islam, dia akan buat sesuatu yang berjasa. Dan ada setengah mengatakan dengan tombak yang sama juga dia telah membunuh Musailamah Al-Kazzab. Musailamah ni tuan-tuan, kalau Nabi nak main pemaaf, nak belapan dada, nescaya tak adalah riwayat-riwayat yang menunjukkan Nabi penuh angin dengan dia. Mau tak angin, Musailamah ini dia beragas nak jadi Nabi. Maka bila dia nak jadi Nabi, orang ngejek ke dia, awak nak jadi Nabi, awak ada wahyu. Orang syarat nak jadi Nabi kena ada wahyu. Dia kata saya ada wahyu. Dia mendakwa dia dapat wahyu pula daripada Tuhan. Orang tanya apa wahyu yang orang pernah dapat? Dia pun bacalah wahyu versi dia. Ya Difda'ata binti Difda'aini naqiyalakum tankina lal ma'at takdirin wala syaribatam na'in. Orang gelak lah dengar wahyu dia. Wahai katak betina dari dua pasang katak, bersihkanlah apa yang kamu kotorkan, jangan kotorkan air, jangan halang orang minum. Orang tak faham wahyu ni cerita apa, tapi dia beragah. Dia buat ayat yang lain, walailid damis wa zibal hamis ma qata'at asadun min ratbin wala yabisin. Demi malam yang gelap gelita, demi serigala yang berdengkur, demi apa yang dipotong oleh singa, sama ada benda basah atau benda kering. Orang semua tak faham. Konon dia nak wahyu tu macam bahasa yang bombastik, macam sajak. Tapi tak ada, orang bahan gelak saja ke dia. Pernah sekali Musailamah ni, setengah riwayat menyebut mengikut dia ramai, 40,000 orang. Jangan main-main, dia buat parti baru, 40,000 ahli dia dapat. Ingatkan tak kuat. Ramai masuk air sama itu. Jadi bila dia rasa dia gagah, dia hantar satu wakil jumpa dengan Nabi, nak tubuh kerajaan perpaduan. Sebab dia anggap saya ada kekuatan, awak ada kekuatan, nak kelahi buat apa? Jom kita bergabung, kita perintah sama-sama. Dia hantar satu orang utusan, dua orang utusan. Nabi pun ra'ilah, tetamu. Sembang-sembang Nabi tanya, awak berdua ni percaya ya ke Musailamah tu macam-macam? Dia buat wahyu mengarut bagai-bagai. Dia sekolahkan pula Nabi. Yang utusan dua orang ni pun cerita, inilah ajaran begini, bagus begini. Dia tazkirah pula ke Nabi. Maka ketika itu adakah Nabi senyum? Tak. Kata Nabi, amma wallahi laula anna rusula la tuqtalu la darabtu a'naqakuma. Kata Nabi, demi Allah, seandainya kalaulah saya ni dilarang bunuh wakil atau duta atau utusan, nescaya saya dah kerat leher awak berdua lah. Ni hadis riwayat Imam Abu Dawud. Boleh je Nabi nak senyum, Nabi gosok-gosok, tak apalah, kisahlah aku Musailamah. Tak. Tai orang kurang hajar, kita kurang hajar. Ada masanya kita kurang hajar. Dalam satu riwayat yang lain, ni nak ceritakan kemarahan Nabi. Pernah baginda Nabi SAW hendak bakar rumah orang yang tak datang masjid semayang. Tuan-tuan, kita jaga masjid, kita tak tergamak nak bakar rumah anak Korea kita tak datang semayang. Nabi punya marah, dia pernah nak membakar rumah sahabat yang tak datang semayang berjemaah di masjid. Wallazi nafsi biyadihi laqad hamamtu anna amura bihatabin fayahtaba
thumma amura bis salati fayu'adzana laha. Demi Allah, kata Nabi, aku memang dah nak suruh engkau kumpul kayu bakar, kemudian bakar rumah orang yang bila azan berkumandang dia tak nak datang sembahyang. Aku geram betul, kata Nabi. Artinya ada dalam keadaan tertentu Nabi marah, terutama kalau benda-benda itu melibatkan agama. Sebab itulah pada muslimin muslimat kita menyeru, datanglah sembahyang di masjid. Terutamanya orang laki-laki, orang perempuan adalah keringanan sedikit. Bagi orang lelaki sepatutnya tidak ada alasan untuk tak datang ke masjid, kecuali orang yang memang suka beralasan. Macam kami masjid negeri, buatlah insentif macam-macam pun, tinggal tak buat cabutan bertuah je lagi untuk nak menggalak orang datang. Gerang nak buat cabutan bertuah, bawah tikar tu letak RM10 sebagai contoh. Sebab orang sentiasa beralasan, malas datang masjid, payah kena cocok dua dos lah, dua dah lah, macam-macam. Gedebung-gedebak, tak ada pun peraturan dua dos di negeri Pahang. Kita ajak, tak datang juga. Bertanya apa bang, tak nak datang masjid? Tak nak lah, soh jarak-jarak macam tanam pokok getah. Malas aku, dia kata. Oh, pasal masalah soh jarak, okeylah. Takdirlah minggu depan soh rapat. Tuan-tuan agak dia ada tak alasan lagi? Ada. Malas lah tak boleh salam buat benda, bukan ada berkat tak salam. Lantak lah awak, malas kita nak mikir lah. Janji bila azan panggil je lah orang sembahyang. Kita buatlah program-program, aturkan kemudahan terbaik. We do the best, let God do the rest. Sebab manusia kalau dia bukan orang masjid, dia akan tak datang juga ke masjid. Tapi kalau orang tu orang masjid, tak kira lah macam mana, kerana datang ke masjid juga adalah sunnah Nabi SAW. Adalah sunnah juga. Sebab itu kata Ibn Mas'ud, walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallifu fi baitihi la taraktum sunnata nabiyyukum. Kalau kamu semayang di rumah kamu, maka kamu telah meninggalkan petunjuk Nabi kamu ataupun sunnah Nabi kamu. Dan siapa yang taraktum sunnata nabiyyukum la dalaltum, siapa yang tinggalkan sunnah Nabi pasti sesat, kata Ibn Mas'ud. Jadi kita kononnya tak nak datang masjid sebab hilang sunnah rapat semayang. Tapi kita hilang satu lagi sunnah, tak datang masjid langsung. Jadi dua sunnah terus hilang. Sayanglah ya. Jadi kita menyeru muslimin muslimat, datanglah ke masjid. Mungkin suasana ini sabar itu subur, enggak sabar masuk kubur. Sabar, ada sikit masa lagi. Cendekiawan para ulama agamawan adalah dia sedang membentangkan perkara-perkara yang mungkin ada perubahan dalam waktu yang terdekat. Sabar dulu, sabar. Cuma adalah di perbahasan di kalangan ulama, ada orang memang para ulama kata baik dia semayang di rumah daripada semayang di masjid. Ada. Sebagai contoh dalam kitab Al-Mughni disebutkan, lau zahaba ilal masjid wa taraka ahli baitihi la yusalluna faradi aw la tahawanu aw ba'dun fi salati fa salatu fil bait afdal min salati fil masjid. Timbul suasana atau keadaan yang mana ada orang kerana dia datang di masjid, keluarga dia di rumah culas sembahyang. Dulu masa masjid tutup, dia sembahyang di rumah, dia jadi imam, dia boleh kontrol anak-anak semua sembahyang apa semua. Tapi sejak dia rajin pergi ke masjid ni, anak 7.45 tak sembahyang maghrib lagi. Kat pukul 8 main YouTube tengok macam-macam kartun itu ini. Jadi orang yang macam ni, kata para ulama, setengah ulama, maka ketika itu fasalat fil bait afdal, dia sembahyang di rumah lebih afdal, atas alasan nak maslahah anak-anak itu tadi. Tetapi para ulama tetap mengatakan pahalanya tak sama. Walaupun dia di rumah sembahyang jemaah ni kalau sembahyang dapat 27 pahala, sembahyang di masjid pun 27 pahala. Tapi angka 27 tu sama, nilai tak sama. Umpama sembahyang di rumah dapat RM27, sembahyang di masjid dapat 27 pound sterling. Nilai dia lain. Sekilo beras dengan sekilo emas itu lain, walaupun sekilo-sekilo. Jadi kok mana pun kata ulama, sembahyang di masjid itu lebih afdal dari segi fadilat. Sehingga kan ada para ulama mengatakan, kalau tuan-tuan dah sembahyang di masjid, tuan-tuan merasakan anak di rumah mungkin toh sembahyang tidak, budak-budak ni bapak tak ada, mak pun ada sembahyang sekali masjid,
Jadi tuan-tuan boleh balik di rumah, semayang sekali lagi pula lagi. Ada perbahasan itu. Kerana pernah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Sa'id Al-Khudri menyebutkan bahawa ketika Nabi menengok ada sahabat yang semayang seorang dalam masjid, maka Nabi akan beritahu pada orang yang lain, ala rajulun yatasaddaqu ala hadzal fayusalli ma'ahu. Siapa-siapa yang nak bersedekah, pergi jadi makmur orang tu. Maknanya kita semayang sekali lagi, walaupun baru lepas semayang, kerana nak mengambil fadilat. Dan ada di kalangan para sahabat pun biasa, kalau lepas daripada semayang di Masjid Nabawi, bagi contoh dalam Sahih Bukhari disebutkan Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, kalau dia habis semayang Isyak di Masjid Nabawi, dia balik ke kawasan perumahan dia, dia semayang lagi dengan orang kampung dia. Sebab dia nak memastikan kampung dekat. Ini datanglah ke masjid. Itu je nak ngajak tuan-tuan perempuan, datanglah ke masjid. Itu contoh Nabi marah dalam bab orang tak datang ke masjid.